السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, intalaqa thalathatu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu ash-shajari yawman falam aruh alayhima hatta nama فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis yang panjang ni membawa kepada kita satu cerita yang kita biasa dengar. Kisah tentang amalan baik boleh menolong manusia daripada susah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma menceritakan. Kata dia Nabi SAW pernah cerita kepada sahabat-sahabat dia tentang kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Sedang mereka ni berjalan-jalan, tiba-tiba mereka masuk untuk bermalam, bertujuan untuk bermalam di dalam satu gua. Tiba-tiba kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, satu batu besar sudah jatuh tutup pintu gua. Nak keluar tak boleh. Kata hadis tu fasaddat alaihimul ghar, maka pintu gua tu telah tertutup oleh sakhrah, oleh batu yang jatuh daripada puncak bukit. Maka masing-masing 3 pemuda yang terperangkap dalam gua tu, masing-masing duk kata nampak gaya kita ni tak boleh terbit dah daripada gua ni. Tak ada jalan untuk kita nak keluar ni kerana batu yang tutup pintu gua ni batu besar. Nak tolak tak boleh pergi. Melainkan dia kata illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Melainkan kita kena doa dekat Tuhan. Sebut dalam doa kita tu satu amal soleh yang kita pernah buat. Mudah-mudahan kalau amal yang kita buat tu amal baik sungguh, Tuhan lepas kita daripada gua ni. Maka direngkahkan cerita. Pemuda yang pertama terus angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Dia kata, ya Allah, aku ni ada 2 ibu bapa yang sudah tua tak larat. Dan aku ni memberi keutamaan kepada mak bapak aku ni sehinggakan keutamaan itu melebihi segala-gala orang lain yang ada di keliling aku. Baik anak aku, baik isteri aku, baik siapa juga, semua duk nombor 2. Nombor 1 aku bagi dekat mak dengan bapak aku. Sehinggalah dia kata satu hari itu aku keluar daripada rumah dengan tujuan nak mencari kayu api. Falam aruh alaihima hatta nama. Aku balik lambat hari tu. Bila aku balik sampai di rumah, tidur dah mak ngayah aku ni. Sedangkan aku bawa balik susu. Seperti mana hari-hari aku balik kerja, aku bawa balik susu. Untuk dua-dua mak ngayah aku minum. Hari tu bila balik, dua-dua dah tidak. Anak aku bergantung di kaki, menangis teresak-resak, minta susu. Aku tak bagi dekat anak aku. Aku pegang susu tu dengan tangan aku sehinggalah menjelang pagi. Bila mak dengan ayah aku jaga, aku jadikan mak dengan ayah aku orang yang mula-mula minum susu tu. Kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya aku buat tu tujuan aku ikhlas kerana nak cari keredaanmu, lepaskanlah kami daripada terperangkap di dalam gua yang ditutup dengan batu besar ni.
Dia serah ke Tuhan benda tu. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat tu ikhlas sungguh, Tuhan aja tahu kita buat ikhlas ke tak. Tuan-tuan, kita umur kita malam ni berapa dah? Nak sampai ke umur kita malam ni banyak dah amalan kita buat, banyak dah. Tapi dalam banyak-banyak hak kita buat tu, hak mana ikhlas, Tuhan aja tahu. Isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu, jiran sebelah rumah kita tak tahu, kawan-kawan kita tak tahu, siapa pun tak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ke tak amalan kita buat. Walaupun kadang-kadang mata kita tengok, kita duk hukum kata ikhlas orang yang buat ni, tapi Allah tahu dia ikhlas ke tak ikhlas. Kisah orang yang mati syahid, manusia semua hukum kata dia mati syahid. Di hari akhirat esok, Tuhan kata kat dia, kazabta, kamu bohong. Kamu bukan mati syahid. Betul kamu mati dalam medan perang, jihad, lawan orang kafir. Tapi kamu pergi perang kerana nak tunjuk berani. Tuhan kata, Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Manusia tengok nampak berani, manusia kata dia ni dahsyatlah, berjuang untuk agama. Tuhan tahu. Ikhlas kata ikhlas, Tuhan tahu. Kadang-kadang manusia tengok, manusia cemoh, manusia kata macam-macam dekat dia ni. Rupa-rupanya di sisi Tuhan tercatat dia ikhlas. Tak boleh tahu. Benda ni tak boleh tahu. Manusia ni macam-macam kelakuan dia boleh buat depan orang. Ikhlas ke tidak, Tuhan saja tahu. Maka kalaulah kita ni ada buat mana-mana satu benda sebelum ni, yang benda tu kita buat ikhlas sungguh. Memang kita ikhlas, Tuhan tahu kita ikhlas. Amalan soleh yang kita buat ikhlas kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh kita guna di dalam doa kita. Kita sebut ke Tuhan, ya Allah, aku ada buat benda sekian, aku rasa ikhlas. Kalau sekiranya kamu terima benda aku buat ni sebagai satu benda yang ikhlas, tolong aku untuk mencapai maksud dan cita-cita aku. Lepas pada dia ni berdoa macam tu, dia punya susah payah dekat mak bapak dia dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan sikit batu hak tutup pintu gua tu, cahaya boleh masuk sikit tapi nak keluar tak boleh lagi. Wa qala al-akhar, pemuda yang kedua kata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin wa kanat ahabban nasi ilayya. Hak nombor dua pula dia kata, ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan dan aku sebenar-benarnya ada simpan hati sungguh-sungguh dekat dia ni. Tapi malangnya sepupu perempuan aku ni tak ada perasaan dekat aku. Dia tak teringin ke aku. Aku sangat-sangat duk pendam perasaan dekat dia ni, aku berkenan ke dia. Kata dia, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku ni sangat-sangat suka kat dia. Semacam mana satu orang lelaki suka kepada satu perempuan. Sehinggalah satu hari pupu perempuan aku ni ditimpa susah. Faja'atni, maka dia mai jumpa aku. Kerana susah dia tu, dia mai jumpa aku. Fa'a'taituha 20 wa 100 dinar. Dia minta dekat aku bantuan, aku bagi kat dia 120 dinar. Dengan syarat dia mau berzina dengan aku. Bila dah dekat dah nak berzina, dia dah duduk dah dalam keadaan macam suami isteri dah. Tiba-tiba perempuan tu kata dekat dia, ittaqillah wala tafuddal khatim. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Perempuan tu kata kat dia, takutlah kepada Allah. Janganlah kamu cuba nak buka cincin sedangkan belum sah bagi kamu untuk nak membuka dan pakai cincin itu. Perempuan ni kata kat dia. Dengan banyak tu punya cakap, dia terus turun, dia terus kata dekat budak perempuan ni, dia kata, ambillah kat kamu duit aku bagi tadi, sudahlah, pergilah kamu balik dengan duit tu, buatlah apa kamu nak buat dengan duit tu. Dia kata, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fakhruj 'anna ma nahnu fi. Wahai Tuhan, kalau aku buat macam tu kerana takut kepada kamu, mengharapkan keredaan kamu,
lepaslah kami daripada gua ni. Allah Subhanahu wa ta'ala genjak sikit pintu gua tu, tapi nak keluar tak boleh lagi. Sehinggalah pemuda ketiga kata, Allahumma ista'jartu ujara au a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahaba. Dia pula kata, hak pemuda ketiga ni, dia kata, aku ni ada beberapa orang pekerja. Semua hak duk kerja kat aku ni aku bayar upah. Tapi ada seorang daripada pekerja aku ni, dia tak dah ambil upah, dia menghilangkan diri. Maka duit upah dia, hak dia tak ambil ni, aku guna, aku beli binatang dan sebagainya, aku bela binatang tu akhirnya membiak daripada 2 ekor jadi 3, jadi sampai akhirnya penuh satu kawasan, satu padang penuh dengan binatang ni. Binatang yang asal-asalnya dibeli dengan duit upah kawan ni. Dia kata, faja'ani ba'da hin. Tak lama lepas tu, dia ni main jumpa ni pekerja yang tak ambil duit upah, yang lari menghilang diri ni, main jumpa balik. Faqala, dia kata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Dia kata, bayang balik dekat aku upah aku tak ambil hari tu. Maka kata dia ni, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Semua benda yang kamu tengok tu, duk ada depan mata kamu lah ni, semua tu adalah daripada hasil usaha kamu. Minal ibil tu unta tu, wal baqar tu lembu tu, wal ghanam kambing tu, wal raqiq dan hamba sahaya hak duk jaga, duk belah binatang tu, semua tu hak kamu punya. Kata pekerja ni, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Dia kata, hang jangan main-main dengan aku. Aku cuma nak main minta duit upah aku saja. Aku bukan main nak melawak. Dia ni kata, la astahzi'u bik. Dia kata, aku tak melawak. Dia kata, tu, semua hak ada di padang tu, semua hak kamu. Fa akhadhahu kullah. Dia ni pun ambil semua sekali. Oh, betul punya orang kerja. Kan dah kata semua hak dia pun halau pergi ke semua sekali. Habis lembu, kambing, apa semua, unta dengan hamba saya, semua dia ambil. Dah kata hak dia ambil habis. Falam yatruk minhu syai'a, sekor pun dia tak tinggal. Dia ambil habis. Dia ni kata, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, dia kata, kalaulah sekiranya aku bagi semua benda tu dekat dia ni kerana nak cari keredaan kamu, lepaslah kami daripada gua ni. Fanfarajatis sakhrah fakharaju yamshu. Maka Allah lepas daripada tiga-tiga daripada terperangkap dalam gua tu, mereka boleh berjalan balik ke rumah masing-masing. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada manusia dalam dunia ni yang hidup tak ada hajat. Masdar. Tak ada manusia dalam dunia ni yang dia tak pernah ada hajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Semua kita ada hajat dengan Tuhan. Setidak-tidaknya sakit berhajatkan sehat. Setidak-tidaknya berhajatkan rumah tangga yang bahagia. Setidak-tidaknya orang yang dah berumah tangga ada anak, hajatkan anak-anak berjaya. Setidak-tidaknya kita berhajat kepada Allah supaya Allah bagi dekat kita hidup yang tenang, tenteram, aman, damai, tak ada jadi serabut perut dan sebagainya. Setidak-tidaknya manusia kok mana pun ada hajat dengan Tuhan. Cumanya ramai daripada manusia ni berhajat sesuatu dengan Tuhan, tapi hajat tak ditunaikan, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab-sebab yang tertentu. Kalau sekiranya kita ada buat satu benda, yang benda tu kita buat ikhlas sungguh kerana Allah. Kalau kita ada hajat dengan Tuhan, kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan makbulkan hajat kita dengan menyebutkan amal yang kita buat yang kita yakin ikhlas kerana Allah. Allah tolong kita insya-Allah.
Maka dengan kerana itu ulama mengatakan bahawa bertawasul dengan amal baik yang kita buat diharuskan oleh agama. Dalil dia ialah hadis yang kita baca ni. Bertawasul, kita nak minta sesuatu daripada Tuhan, kita bertawasul dengan amal yang kita biasa buat. Bertawasul dengan amal itu adalah harus di sisi agama, kerana sabit dengan hadis 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua yang kita baca tadi. Kerana itu hadis sahih, maka dia boleh digunakan untuk berhujah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa nak main berapa hari je dah kita, atas seminggu dah. Dalam tempoh sebulan bulan puasa ni lipat gandakan amal ibadat. Saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua. Sebulan bulan puasa ni kita terai sungguh-sungguh, tak usah cakap tak elok, tak usah buat benda dosa, lipat gandakan ibadat pada Tuhan. Pagi-pagi nak mulakan hidup, mulakan dengan sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Mulakan dengan sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Yang Nabi SAW sebut sebagai lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Ni sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi SAW pernah subuh dah masuk lama dah nampak tanda-tanda nak cerah dah. Nabi masih lagi sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Sampai Bilal bin Rabah kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ni dah nak cerah dah ni." Nabi kata dekat dia, "Kalau sekiranya lebih cerah daripada ni pun, aku tetap akan sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat." Kerana sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat ini lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Kita start pagi kita dengan sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu ada masa buat sembahyang duha. Nabi SAW pernah sebut dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Ya Abu Hurairah, aku nak pesan kepada kamu 2 amalan. Kalau kamu buat 2 amalan ini, kamu dapat segala kebaikan yang ada." Yang pertama, Nabi kata sembahyang sunat duha 2 rakaat. Dan yang kedua, sembahyang witir sebelum tidur. Nabi pesan dekat Abu Hurairah ni orang kanan yang mana Nabi dia pi. Abu Hurairah ni pernah dicatat oleh sahabat-sahabat lain sebagai manusia yang di mana Nabi ada, dia ada. Dan Abu Hurairah sendiri kata, dia kata kalau tidak sebab ada ayat yang melarang aku daripada menyembunyikan, menyimpan ilmu, dia kata aku akan simpan sebahagian daripada ilmu yang aku dapat daripada Nabi. Aku tak mau beritahu ke orang. Pasal apa? Pasal aku sanggup ketepikan kepentingan lain kerana nak cari ilmu. Tiba-tiba orang tak mau nak ketepikan kepentingan lain untuk ilmu, kemudian senang-senang nak main tanya aku, ya Nabi kata apa, Nabi kata apa. Sedangkan Nabi duk kata, dia tak dengar. Abu Hurairah yang begitu sekali kanan kepada Nabi ni, Abu Hurairah yang begitu punya kanan dengan Nabi ni, Nabi pesan dekat dia, "Ya Abu Hurairah, jangan tinggal 2 benda ni. Sembahyang duha dan witir sebelum tidur." Bulan puasa ni semua bagi komplit. Qabliyah subuh 2 rakaat, sembahyang subuh berjemaah, kemudian sembahyang duha, kemudian sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, malam buat sembahyang tarawih, kemudian buat tahajud bila bangkit nak makan sahur. Bangkit sama dengan orang perempuan bangkit nak panas, nak perangat lauk ni, kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Buat witir pula, lepas tu makan sahur. Makan sahur sunat paling lewat. Sunat dilewatkan dia. Sekira-kira habis makan sahur saja, sudah masuk waktu subuh, start balik dengan qabliyah subuh 2 rakaat. Boleh jaga banyak tu aja di samping. Di samping selain daripada tu, baca Quran, bagi khatam. Sebelum habis bulan Ramadan, kita khatam sekali Quran. Boleh buat banyak tu ya tuan-tuan, insya-Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk satu kelainan dekat kita bila kita habis puasa itu. Mudah-mudahan kita azam tuan-tuan, bulan puasa kali ni kita nak buat elok-elok. Nah, banyak kali dah puasa kita, bila habis puasa tak puas hati. Banyak kali dah. Awal puasa semangat tinggi, sampai pertengahan puasa kita rasa slow dah, sampai nak ke ujung puasa kita dah jadi biasa balik dah. Habis puasa, masuk raya, lepas raya menyesal. Sayang hari pertama kali ni kita berazam sebulan ni nak buat hari cantik dia. Dan dia kata kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa jadi kat kita dalam bulan puasa, lepas puasa ke, kita dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 94. Muka surat 94. Bab ma jaa man dana nafsah. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang menghisap dirinya sebelum matinya. Man dana makna dia man hasaba. Iaitu barang siapa yang menghisap ataupun mengira ataupun menghitung diri dia sebelum mati. Kita dianjurkan supaya tiap-tiap malam sebelum tidur muhasabah. Islam menganjurkan kita supaya tiap-tiap malam sebelum tidur muhasabah. Fikir balik daripada pagi tadi sampailah lah ni kita duk tak kepala nak tidur ni, berapa kebaikan kita buat. Dia suruh kita muhasabah. Start dengan pagi tadi, sunat qabliyah subuh aku buat tak? Tak buat. Semayang subuh, elok-elok bagi salam, habis waktu. Tu dulu. Start buah buruk lah. Tengok pula lepas sembahyang subuh, pergi kerja apa semua, lebu-lebu ni, tak ada kebajikan. Dia jadi lara banyak satu hari. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tajuk malam ni dia kata majaa man dana nafsah, ai man hasaba nafsah, iaitu orang yang menghisap diri dia sebelum mati. Ketahuilah saudaraku, sebagus-bagus seseorang itu ialah orang yang menahan hawa nafsu. Orang yang paling baik di kalangan kita ni ialah orang yang boleh kontrol nafsu dia. Ni orang paling baik lah. Orang yang boleh kontrol nafsu kehendak jahat dalam diri dia, orang yang paling baik. Tidak diturutkan apa kehendaknya yang merosakkan dirinya. Dia tak turut kehendak nafsu dia. Sebaliknya, dia pastikan benda yang dia buat, benda yang tak merosakkan diri dia. Dan memperbanyakkan daripada menuntut bekal akhirat. Maka apabila diturutkan hawa nafsu, nescaya binasa diri. Siapa pun kalau ikut nafsu, jahanam. Kerana pada akhirnya tidak beramal ibadah. Kalau kita ikut nafsu, kita tak buat ibadat. Ngaji tak baik. Kalau ikut nafsu, duduk di rumah lagi baik. Kalau ikut nafsu, tuan-tuan, duduk di rumah lagi baik. Tak ada apa semayang maghrib, lepas semayang maghrib start dengan tengok baca berita, lepas tengok baca berita, lagu tu lah. Tengok pukul 9 semayang Isya, lepas semayang Isya makan nasi sikit, habis malam kita macam tu. Nafsu suka lah macam tu, relax ni nafsu lah, suka relax begitu. Maka orang yang turut nafsu, orang yang nak relax sebanyak ni, tidak beramal ibadah. Tak ada satu amal yang dia boleh buat. Begitu. Dan tiada bersedia apa persediaan yang dibawa kemudian daripada mati. Maksudnya mati tu tak ada apa. Balik pergi menghadap Tuhan, balik tangan kosong. Tak ada satu benda boleh tunjuk depan Tuhan, benda baik yang dia buat. Tak ada. Melainkan persediaan yang tidak baik sahaja. Melainkan buat balik itu, buat balik benda nak jadi susah dia. Bawa balik dosa, bawa balik benda lara, bawa balik benda yang tak ada kebaikan kepada dia. Maka jadilah orang yang turut hawa nafsu pada dunia itu sebagai orang bodoh, saya kata.
Sebenar-benar orang yang duk turut nafsu ni, dia kata orang bodoh. Sebagaimana yang disaksikan yang demikian itu di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Shaddad ibn Aus anin Nabi SAW qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula orang yang lebih beramal dan lebih bijaksana itu ialah orang yang mengira dan menghitung akan diri dia. Itu dia. Nabi kata al-kayyisu, kayyis dimaksud orang bijak. Orang bijak tu ialah orang yang selalu muhasabah diri dia. Ini orang bijak. Supaya jangan jatuh terikutkan hawa nafsu dan jangan kena bala besar ataupun bala kecil di akhirat dengan kerana sebab ikut hawa nafsu itu. Itu orang bijak. Dia pastikan dia tak ikut nafsu, maka dengan kerana itu dia selamat daripada dosa besar, dosa kecil. Maka berhabis-habis kira ia ke atas dirinya memperbuat sesuatu kerja dan sesuatu hal ahwal. Dia nak buat satu-satu benda, dia timbang habis-habis. Nak buat satu perkara, fikir habis-habis. Adakah ia berfaedah bagi akhiratnya ataupun tak berfaedah? Dia fikir dulu, benda ni untungkan rugikan dari segi akhirat. Jika berfaedah, dikerjakannya. Kalau benda ni bawa faedah, dia buat. Dan jika tidak, maka diberhentikannya. Dia buat macam tu. Semalam dia mengajar di Tikam Batu. Cerita jadi satu kes di satu tempat. Satu hamba Allah buat tempat hafaz Quran. Dia buka tempat hafaz Quran. Orang pun pakai hantar anak-anak pergi dekat sekolah dia nak suruh belajar hafaz Quran. Dia yang buka tempat hafaz Quran tu, dia rogol salah seorang budak yang hafaz Quran. Saya dengar Allah. Dia faham semalam, dia berkata, Ustaz, kalau sekiranya lah laksana hukum rejam dengan batu ni, saya orang yang mula nak pergi rejam. Kawan nak cerita tu kata. Kalau hang buat kerja tak elok tu, di merekit ke, di apa ke, satu bab lah, dosa-dosa lah, tapi satu bab lah. Buat di tempat di sekolah hafaz Quran, hampir buat kerja macam tu. Cukup teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak fikir. Nak buat tu tak fikir. Mana matlamat asal hampir buka sekolah ni matlamat apa? Orang mula nak pertikai, orang mula nak persoal balik. Apa matlamat hang dibuka semua ni? Adakah matlamat nak memperbanyakkan hufaz, nak memperbanyakkan orang-orang yang hafal Quran, ataupun ada matlamat yang berbentuk keduniaan? Nak buka sekolah, nak cari duit, nak jadi kaya apa matlamat hang sebenar-benarnya pergi buat benda-benda ni? Bayangkan perasaan orang yang hantar anak pergi tu. Macam mana perasaan mak pak yang hantar anak pergi, contoh anak kena macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Karut, cukup karut. Inilah yang agama duk kata ni. Dia kata orang yang cerdik, dia tak buat kerja macam tu. Dia tak turut hawa nafsu dia. Sebaliknya dia nak buat apa pun, dia muhasabah dulu. Bagus ke tak bagus benda dia nak buat ni, maka beramal ia dengan sesungguhnya bagi barang yang kemudian daripada maut. Maka dengan kerana dia muhasabah, dia akan dapat satu jawapan, aku kena buat banyaklah untuk akhirat ni. Pasal apa? Tak ada apa lagi sebenarnya yang aku buat untuk masa depan akhirat aku. Dia kata, dan jika tidak, yakni sentiasa ia mengadakan bekal akhirat juga. Dan itulah sifat orang yang berakal dan orang yang bijaksana pada syarak. Itu dia.
Orang yang bijak pada pandangan syarak ialah orang yang fikir panjang sebelum buat satu benda. Tak boleh buat kerja kalut-kalut, tak boleh. Buat kerja kelang kabut, buat kerja semata-mata mengikut perasaan, tak boleh. Macam tu tak boleh. Sebab dia merosakkan segala-gala. Bukan kata merosakkan diri dia, bahkan merosakkan agama. Image agama rosak. Hak buat tu seorang aja, orang boh semua sekali. Hak buat tu seorang, tapi orang terak habis semua. Islam semua pakat kena. Kerana sekelompok yang kecil ini buat. Ini kerja tak mau nak guna akal yang panjang. Dia bukan orang yang al-kais, dia bukan orang bijak. Dan bermula orang yang lemah fikiran, dia ni orang yang tidak berakal pada pandangan syarak. Bahkan dia orang yang bodoh, iaitu orang yang turut akan hawa nafsu. Ni orang bodoh. Buat kerja ikut nafsu, ni orang bodoh. Maka apa yang diciptakan oleh hawa nafsu, diturutkan dia. Ni orang bodoh. Ikut membojong lalu melentang patah. Teringat di hati nak buat selalu. Macam tu. Maka tiada dilawannya dan tiada diperbuatnya apa yang tidak disukai nafsunya. Orang bodoh ni dia tak akan buat benda yang nafsu tak suka. Apa dia benda yang nafsu tak suka? Semayang. Nafsu tak suka semayang. Nafsu suka tidur. Nafsu suka tidur, maka dia turut nafsu, dia tidur. Dia tak buat benda yang nafsu tak suka. Dia tak bangkit pagi-pagi sembahyang subuh. Nafsu tak suka puasa, maka bulan puasa dia makan. Tak habis-habis, tuan-tuan belak ni. Tak habis-habis. Orang Islam makan tak ada rasa malu. Bahkan lebih teruk daripada tu, dia orang Islam. Dia pergi buat kerja-kerja macam yang kita sebut tadi. Dicabul kehormatan orang dan sebagainya. Umur dah dekat 70 yang pergi buat kerja tu. Maka kesukaan hawa nafsu itu ialah, dia kata, sukakan bersenang-senang diri dan bersedak-sedak makan minum dan pakaian. Yang tu nafsu suka. Itu dia buat. Dan berkata-kata yang tidak memberi faedah dan berdosa. Yang tu nafsu suka. Cakap mengapu ikut suka nak cakap. Nafsu suka macam tu. Maka dia buat benda tu. Dan melihat apa yang tidak sedap dilihat. Benda yang tak patut dia tengok, tu yang dia nak tengok sangat. Dah tua bangka dah, dia tengok gambar lucah lagi. Dia cek. Dan didengar apa yang sedap didengar daripada segala perkara-perkara haram. Didengar benda-benda berdosa. Dan mencipta ia atas Allah menyempurna kehendak yang berbetulan dengan kemahuan nafsunya itu. Ni kerja dia akan buat benda yang suka ke nafsu dia. Maka kata dia lagi, wa ma'na qawluhu man dana nafsah ay hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumil qiyamah. Maksudnya dan bermula makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghisap diri dia, yakni sabda Nabi, siapa yang menghisap dirinya dalam dunia sebelum dia hisap akan dia pada hari kiamat. Itu maksudnya. Sebelum Tuhan kira amalan dia, dia kira dulu. Kalau dia nampak kurang amal kebaikan, dia tambah. Daripada esok dan Tuhan kira tak boleh nak buat apa dah. Kan orang tulis dekat-dekat dengan masjid ni, sembahyanglah sebelum kamu disembahyangkan. Itu maksudnya. Mau tak mau pun satu hari usung kita buat main masjid, main surau, sembahyang jenazah kita. Sembahyang sebelum kamu disembahyangkan. Dan dah masa orang sembahyang kita tak boleh buat apa dah. Macam itulah juga dengan masalah muhasabah diri ni, kita disuruh supaya muhasabah diri kita sebelum Tuhan menghisap kita. Begitu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhifal hisab yawmal qiyamah ala man hasaba nafsah fid dunya. Maksud dia, ambil kira halus di dunia ini akan diri sekalian kamu sebelum bahawa diambil atas sekalian kamu kira-kira yang halus. Dan bersedialah sekalian kamu bagi petunjukan yang besar di akhirat kepada Tuhan. Maka hanya sahaja ringan, yakni mudah hisab pada hari kiamat itu atas siapa yang menghalusi hisab akan dirinya di dalam dunia. Jikalau tidak diambil hisab dengan halus di atas dunia ni, nescaya berat hisab di hari akhirat esok. Itu dia.
Nabi SAW kata, hisab diri kamu sebelum Tuhan menghisab. Dan bersedialah untuk menghadapi hari pembentangan amalan. Lil ardil akbar. Hari Yaumul Arad. Dia kata hari bentang amalan. Banyak mana kita buat semua bentang. Bukan saja depan Allah, bahkan depan semua makhluk lain. Semua orang daripada zaman Nabi Adam sampailah sebelum kiamat, semua akan ada di situ. Semua orang akan tahu hari itu kita ni sebenar-benarnya orang jenis macam mana. Kalau kita duk berlakon tunjuk depan orang kata kita baik dan sebagainya, hari itu orang kenal kita dah. Hari itu orang kenal, orang kata dia ni rupanya teruk habis. Maka Nabi SAW kata, ingat-ingat dengan hari itu, hari di mana kamu punya rahsia akan dibentang di depan orang semua. Tak ada satu benda yang menjadi rahsia kita yang boleh kita tutup daripada pengetahuan semua orang. Malu tuan-tuan kalau kita ada aib, orang tahu aib kita, malu. Malu. Kalau kita ni ada aib, ada benda yang memalukan, satu orang tahu aib kita, malu, cukup punya malu. Kalau dalam kampung kita saja tahu aib kita pun kita malu dah, macam mana kita nak bayang seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam tu tahu aib kita, nak buta mana muka kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi lagi, dan diriwayatkan daripada Maimun bin Mahran, dia ni tabi'in ni. Kata dia, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsah kama yuhasibu syarikah. Min aina mat'amuh wa malbasuh. Maksudnya tidak ada seorang hamba Allah yang bernama orang yang bertakwa sehingga dia hisab halus-halus akan diri. Satu orang manusia tak dianggap bertakwa melainkan sekiranya dia ni dia menghalusi benda yang dia nak buat untuk diri dia sendiri. Itu orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa ni dia belah semacam aja. Tapi orang yang bertakwa ni dia cukup semua benda dia halusi. Makan minum dia pun dia halusi, dia jaga semua. Dia tahu dah kawan ni kaki ekor dan sebagainya, panggil dia pergi kedai nak belanja makan, dia kata tak apa, saya baru sudah makan. Pasal apa dia tak mau? Dia tahu dah ma'ruf dah, satu kampung semua kenal dia ni kaki ekor. Tiba-tiba nak belanja kita makan, tak apa, terima kasih, saya makan dah. Oh, dia jaga sampai macam tu. Dia pergi kedai makan, dia pergi tengok, pergi saja round, tengok ke belah dapur tu nampak pelik sikit, tak apa, tak makan lah kedai tu. Dia menghalusi benda sampai macam. Orang yang menghalusi semua benda ni, ini orang yang ada takwa dalam hati. Bukan senang nak jadi orang macam tu. Sebagaimana dia berhalus kira bicara dengan taulannya. Macam mana yang kata berkira ni, macam orang, setengah orang berkira dengan kawan-kawan. Berkira, hutang sekupang pun dia duk sebut tu lah. Hutang sekupang pun dia duk sebut tu lah. Kawan tu ada hutang dia, hutang RM50. Bila main mengaji dia tanya soalan kat ustaz yang mengajar ni. Dia tanya, tujuan dia bila ustaz tu mengajar biar kena kepala pun tu pada muka dia. Kerana hutang RM50. Dia berkira. Allah RM50 kan? Dia pilih. Kalau 500 ke 5,000 ke banyak lah. RM5 hutang. Dia tanya lah soal nak bagi jawab. Ustaz tu pula pergi jawab. Kata bukan nanti RM5, bukan nanti RM50. 5 duit, 1 duit pun. Dia kata kalau hutang tak boleh. Oh, dia syok. Dia berkira. Kan dia berkira macam tu. Kalau dengan orang dia berkira sampai macam tu, pasal apa dengan amalan hak dia duk buat hari-hari dia tak berkira. Jadi macam tu. Jadi hendaklah setiap manusia ni ada sifat berkira dengan amalan hak dia duk buat sendiri. Dia kena menghalusi dalam soal ni. Daripada mana dia ambil akan makanannya? Kalau boleh dia kena tanya macam tu. Ni aku duk dapat makan minum apa semua ni, duit mai pada mana? Dia kena halusi benda ni. Dan dari mana dia ambil akan pakaiannya? Baju ni ambil pada mana? Beli dengan duit apa? Dan adakah daripada halal ataupun daripada haram? Ni sumber ni betul-betul halal ke haram? Begitu. Maka jika daripada haram, dijauhkan dia. Dan jika daripada halal, maka dia ambil akan dia.
Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi zikri hazimil ladzat wa azabil qabri. Itu bab yang datang pada menyatakan ingat akan pemutus sedap dunia dan juga ingat azab kubur. Ketahuilah saudaraku, diketahui dikehendaki dengan pemutus sedap dunia ialah mati. Yakni dengan ingat mati maulah membawa kepada putus akan nafsu yang suka kepada sedap dunia. Dia suruh kita ingat mati. Mati ni bila-bila masa. Tentu kita dah baca bulan lepas kan. Tiap-tiap manusia bila lahir aja ke dunia ni, di sisi dia diletakkan 99 punca kematian. Kita baca bulan lepas ke 2 bulan lepas. Beranak aja kita keluar atas dunia ni ada 99 punca kematian duk ada tepi kita. Macam-macam cara manusia boleh mati. Kan bulan lepas dekat hospital Pulau Pinang, satu staff nurse baru habis kerja shift malam sampai pagi keluar kerja pergi market dulu, keluar daripada kawasan hospital pergi market, pergi beli ikan nak balik masak. Lintas jalan lepas pada beli ikan tu kena langgar kereta, dum kata melambung masuk dalam longkang tepi jalan. Sat masuk hospital balik. Kawan-kawan terkejut. Baru tak sat ni duk melawak dengan mereka nak keluar kerja. Tak sat ni I balik dululah apalah semua. Tak sat. Orang usurung buat main pula. Habis dengan muka penuh darah. Menyimbah habis baju-baju penuh darah. Dia pula dua perut mengandung 8 bulan. Dia nak jadi. Tuan-tuan tu yang kata nak jadi tu. Benda nak jadi tak boleh cakap. Baru tak sat ni kawan hak penghabis sekali melawak dengan dia ni jadi ketak sampai bukan-bukan terkejut tu teringat baru tak sat tembak. 2 hari duk koma di hospital, doktor sahkan anak dalam kandungan mati pula. Anak mati nak awak terbit anak daripada kandungan nak buat bagaimana? Nak belah perut nak buat keluar anak nak kena bius, nak bius dia koma. Tak boleh orang koma. Kalau bius, ikut ilmu perubatan ni boleh habis terus. Pasal dia tak sedar diri. Kalau tak bawa keluar anak tu dah mati. Bila dah mati ni dia macam orang mati atas darat ni lah. Dia busuk lah. Dia jadi bangkai busuk dalam perut. Tak boleh. Nak bawa keluar dia koma. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Allah boleh buat benar-benar macam tu. Tak sangka. Jadi manusia ni bila tengok benda-benda macam ni mau ada dalam hati dia supaya dia beringat selalu. Dia beringat, dia tak boleh nak seronok lebih-lebih. Dia kena beringat pasal apa? Bila-bila masa Tuhan boleh panggil dia untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata jika menurut sebagai jalannya pada tahqiqan ingat yakni dengan junjung apa suruh Allah dan menjauhkan segala cegahnya. Dan jika tidak dengan jalan ingat mati itu, payah jua mau berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ingat mati, duk ingat nak seronok aja, payahlah. Bila kita nak ingat Tuhan? Kita duk berasa nak seronok, kita duk berasa kita ni tak tertakluk kepada kuasa Tuhan, kita rasa kita bebas nak buat apa saja. Ini semua tanda-tanda kerosakan kita dan nak molek. Kerana seorang yang tiada ingatkan mati dan tiada ingat azab kubur itu, lalai dia dalam mengerjakan barang yang jadi lupanya dan barang yang menjadi lalainya itu. Itu dia. Kita bila tak ingat mati, tak semayang. Orang yang tak semayang tu mesti dia tak ingat. Kata satu hari dia nak mati. Lepas tu dia tak gaduh nak semayang, dia tak gaduh nak turut perintah Tuhan. Tak gaduh. Apa pun dia tak buat. Pasal apa? Pasal dia tak teringat. Kata satu hari dia akan mati. Begitu. Maka ingatkan mati itu ada mempunyai kelebihannya seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalla fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia telah masuk Nabi SAW dalam tempat semayangnya.
Dalam pada itu, maka nampak kepada Nabi beberapa orang sahabat seolah-olah mereka itu sengihkan gigi sebagai mau tertawa. Satu hari Nabi pergi nak semayang. Nabi masuk tengok ada sekumpulan sahabat dah duduk seronok, renyah, marisin duduk seronok. Nabi jumpa orang macam tu. Maka orang yang demikian itu menjadi alamat. Tentu ada satu perbuatan yang menyukakan dia dan yang menjadikan dia lalai dan kurang hati kepada ibadah yang mau diperbuat itu. Nabi faham dah. Bila masuk tengok orang tengah duduk sembang gelak kokah-kokah, Nabi tahu dah. Nabi kata ni puak-puak ni lara ni. Nampak ni seronok tak tentu punca ni, Nabi tahu dah. Ni penyakit semua ni. Maka yang demikian itu boleh jadi rosak ya. Nabi kata kalau duduk seronok tak habis-habis jahanam kita ni. Tak boleh lah duduk seronok tak tentu punca, tak boleh. Bila dilihat oleh Nabi SAW akal hal yang demikian, maka ia pun memberi ingat kepada mereka. Qala ama innakum law aktsartum zikra hazimil lazat la shaghalakum amma ara, yani al-maut. Sabda Nabi SAW, tidakkah sesungguhnya sekalian kamu, jikalau membanyakkan sekalian kamu ingat akan yang memutihkan sedap dunia, nescaya memberi bimbang ia akan sekalian kamu daripada barang yang aku lihat, yakni mati. Nabi kata, hampa tahu tak? Nabi kata ke sahabat-sahabat ni, hampa tahu tak? Kalau sekiranya lah hampa ni nampak benda aku nampak ni, yang cerita kata mati ni, kalau hampa tahu hakikat mati macam mana aku tahu, Nabi kata hampa tak jadi aku ni. Nabi kata, Nabi ni tuan-tuan, Tuhan bagi nampak ke Nabi ni. Nabi nampak semua. Malaikat main nak ambil nyawa, Nabi nampak. Susah payah orang yang nyawa nak terbit daripada badan, Nabi nampak. Bahkan mayat dibawa dalam keranda nak pergi ke kubur, Nabi dengar suara mayat duk bercakap dalam keranda tu, Nabi dengar. Kalau yang mati yang duduk dalam keranda tu orang yang beriman, dia duduk kata qaddimuni, cepatkan aku. Pasal apa? Pasal dia tahu dah dia ni orang baik-baik, dia nak masuk kubur tak lagi nak jadi rawdatun min riyadil jinan. Kubur tu tak lagi nak jadi satu kebun, satu taman syurga, satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Dia duduk nampak dah benda dia nak dapat tak lagi benda baik. Maka dalam keranda orang duduk usung pi tu dia kata dah qaddimuni, bagi cepat aku sampai. Nabi dengar. Bahkan Nabi kata semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bagi dengar kecuali manusia. Ayam, itik, kambing, lembu, kerbau, semua dengar tu. Manusia yang baru mati, mayat dalam keranda bercakap tu, semua makhluk dengar. Nabi kata kecuali manusia. Kalau Allah angkat hijab yang menutup pendengaran telinga manusia akan suara mayat ni, kalau Allah angkat, Nabi kata nescaya manusia takut nak menguruskan mayat saudara dia sendiri yang mati. Dia takut pasal dia duduk dengar benda ni. Dalam satu hadis Nabi kata nescaya kamu pengsan kalau kamu dengar benda ni. Tapi Nabi SAW, Nabi dengar. Nabi kata kalau hampa nampak macam mana aku nampak, hampa tak jadi macam lah ni. Nabi kata, yakni wahai sekalian sahabatku, adakah pekerjaan dan kelakuan kamu seperti yang aku lihat itu mau menjadikan sekalian kamu lalai daripada menuntut bekal akhirat dengan sungguh-sungguh hati? Nabi kata ni hampa ni duk kira sembang seronok gelak kokah-kokah ni. Dia kata hampa tak ingat ke kata satu hari hampa nak mati? Kerana jikalau hati sekalian kamu ingat pada mati, tentulah sekalian kamu tak mau senyum ataupun tak mau duk buat sengih-sengih macam tu. Kerana ingatkan mati itu mendukacitakan hati. Kalau betul lah hampa ingat tentang mati ni, nak seronok tak mau. Kalau betul ingat pada mati, nak seronok tak mau. Tak ada lah cerita kata nak pergi bercuti mandi laut apa, tak ada lah. Potong habis semua benda tu. Kira duduk di rumah lah kita ni, kita sembahyang jemaah, kita baca Quran, kita buat benda-benda yang Tuhan suruh. Kalau sekiranya kita faham betul-betul lepas mati ni nak jadi macam mana, begitu.
Dan orang yang duka cita hati atas sesuatu itu tidak ia berpaling, melainkan pada bersungguh-sungguh membuat apa yang menyedapkan hati. Itu dia orang yang tak ingat mati ni, dia kira nak buat benda hati suka aja. Maka tidak adalah ingatkan mati dan azab kemudian daripada mati itu, melainkan akan bersungguh-sungguh hati beradab kepada amal ibadah dan lupa semua yang lain. Itu dia. Kalau betul-betul kita tahu kata satu hari kita nak mati, mati ni nak jumpa cerita susah, tak buat dah benda-benda kau-kau ni. Maka jikalau sekalian kamu nak lupakan lainnya, maka ikutlah seperti mana ajaranku ini. Nabi kata kalau betul-betul hampa nak ikut jalan agama, dengar aku nak kata. Nabi kata fa'aksiru zikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawm illa takallama fihi fayaqul ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul turab wa ana baitul dud. Dan hendaklah banyakkan oleh sekalian kamu ingat akan pemutih sedap dunia, iaitu ingat mati banyak-banyak. Kerana sedap dunia daripada hal ehwal kehidupan dan harta dan anak isteri dan sebagainya, semua itu melalaikan daripada ibadah apabila tidak sekalian kamu lepas semuanya daripada ingat mereka itu. Tuan-tuan, dengan anak saja pun lah raplah kita ni. Dengan anak saja pun raplah. Anak nak periksa kita jadi raplah. Anak pergi jadi nakal dalam kampung kita raplah. Tak tahu, dengan anak saja ni kita susah. Sampai ada satu kawan saya tu, anak dia masuk universiti, keluar universiti dah, keluar tak ada kerja pun dia jadi raplah. Hak mengaji tak lulus, betul-betul buat jadi kacau dalam kampung ni dah, memang dah jadi betul-betul jadi duri dalam daging mak pak ni dah. Lepas tu pula orang tangkap pula anak ni, tangkap pasal apa? Pasal pergi pecah kedai orang, kedai runcit orang dalam kampung tu, anak dia yang pergi pecah masuk nak curi rokok. Kena tangkap pula dengan orang kampung. Orang heret anak orang main depan dia. Tuan-tuan bayangkan mak pak jadi macam mana. Orang heret anak main depan dia, orang dah tabuh setengah mati, dah berdarah mulut-mulut dah apa semua, kerana pergi pecah kedai runcit dalam kampung. Mak pak yang dapat anak macam ni tak boleh tidur, tuan-tuan. Tak boleh tidur. Mayang Isya kumbuh sampai 6 rakaat tak sedang. Ni perut serabut, kepala otak kacau ni, duk fikir pasal anak ni. Mayang ni sampai tak tahu apa rakaat dah. Bini ikut di belakang duk berimam dengan dia. Allah, bini kata apa nanti buat sampai 6 pula dah. Ingat aku takkan nak terlajak satu aja jadi 5, balas sampai 6. Dia kata awak Quran ni, dia kata aku pening kepala dah. Mayang 4 rakaat tu berasa sikit, lajak pergi sampai 6. Bila cek balik punca apa? Punca anak. Punca anak. Yang dia pergi jadi lagu tu punca kerana anak bila buat kerja tak elok, dia jadi susah. Ni hak anak mengaji boleh ni, mengaji boleh, mengaji pandai, mengaji tinggi sampai pergi masuk universiti apa semua, keluar main tak ada kerja. Serupa juga. Kawan saya ni dia kata tak tahu nak buat apa ustaz, dia dah 2 tahun dah duduk di rumah ni, tak ada kerja. Interview ni merata tapi tak dapat kerja. Saya tengok dia pun saya susah hati, saya takut dia susah hati. Pak tu susah hati kerana pak tu takut anak susah hati, sebab dia dah duduk 2 tahun dah di rumah tak ada kerja ni. Pak nak bagi anak tak susah hati, pergi beli pula kereta kancil bagi sebiji kali. Nak bagi anak tu tak susah hati, beli kereta kancil bagi sebiji, nah naiklah pergi mana-mana, tahu bagi anak serabut naik. Dia kata dah beli kereta bagi, dia duk puluh minta duit kat kita pula. Ustaz, kita pun bukan ada duit sangat. Dia duk minta duit pula. Dia nak keluar ya, minta duit. Nak keluar ya, minta duit. Sekali buruk-buruk bagi RM50. Keluar dia pergi beli pizza pula dah balik mai kita orang tua-tua bukan reti makan pizza ni. Dia kata pergi bagi RM50 nak beli pizza. Dia kata sayang duit pak, dia kata. Yang tu pun jadi susah. Ini yang kata dunia ni, yang kata dunia ni anak, harta, isteri ni semua ni nak jadi pasal ke kita. Dia main masalah macam-macam. Atas dunia ni Allah bagi kat kita 1001 macam masalah dekat kita ni.
Dan gantikan ingat dengan sentiasa semuanya itu tinggal sebab putuskan dan ceraikan oleh mati. Dia kata kerana kita duk ingat kepada harta, kepada anak, pada isteri, pada apa ni semua ni, tinggal habis soal-soal yang boleh membuatkan kita ingat kepada mati. Kita duk serabut dengan mereka ni. Maka yang bersama-sama dengan kamu itu ialah amal ibadah. Dia kata. Maka perbuatlah amal ibadah dan taat dengan sesungguh-sungguhnya. Tinggal tak benda-benda ni semua. Tumpu kepada amal ibadah. Maka bersama-sama dengan kamu itu ialah amal ibadah. Dan perbuatlah amal ibadah dan taat dengan sungguh-sungguh. Perbuatlah tiap-tiap kebajikan yang mendatangkan pahala. Dan jauhkan apa-apa kejahatan dan apa-apa yang mendatangkan dosa. Tak usah buat benda-benda tak elok. Sebelum diceraikan kamu oleh mati akan dirimu dengan tempat kamu boleh mengambil bekal ini. Sebelum mai kematian, yang kematian itu akan memisahkan kamu daripada dunia ni. Perbetul baliklah hak mana-mana yang tak betul, hak mana yang korang tambah balik dan sebagainya, supaya kalau Tuhan sampai masa Tuhan ambil kita dalam keadaan bersedia nak menghadap Tuhan. Begitu. Maka setengah daripada jalan bagi ingat akan mati itu, iaitu ikut ingat seperti sabda Nabi, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri, al-hadis tadi, sesungguhnya tidak datang satu hari atas kubur melainkan berkata-kata kubur di dalamnya. Orang yang dah masuk dalam kubur, hari-hari dia dengar suara kubur bercakap kepada orang mati. Apa kata kubur? Dia kata fayaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, wa ana baitul turab, wa ana baitud dud. Kubur kata aku adalah rumah dagang, yakni rumah seorang diri. Ana baitul ghurbah, gharib maksud dia pelik lah. Rumah ni aku ni rumah pelik, rumah dagang. Pelik tak macam rumah kita di dunia lah. Rumah kita di dunia ni kalau gelap boleh pasang lampu, kalau hangat boleh buka kipas. Yang kata kubur ni gelap pun tak ada switch nak buka lampu, kalau hangat nak buka kipas, nak buka aircon tak ada. Maka kubur ni rumah, dia kata rumah pelik. Baitul ghurbah, rumah pelik. Dan aku rumah seorang diri. Masuk dalam kubur, masuk seorang. Walaupun nampak mata kita ke bumi dua orang dalam satu liang, tapi dua orang tu tak berjumpa dalam kubur, melainkan dia duduk seorang juga dalam tu. Dia kata. Dan aku rumah tanah, dia kata, dan aku rumah ulat. Kubur duk harap ke ahli kubur. Tiap-tiap hari kubur duk harap macam tu. Hari-hari orang yang mati ni duk dengar suara kubur duk beritahu macam tu. Yang ni setiap-tiap hari kubur itu memberi isyarat kepada kita manusia, seolah-olah berkata, aku rumah dagang. Yakni rumah yang jadi tempat berpindah orang yang berpuak, dan orang yang beranak pinak, dan orang yang bersaudara mara di dalam dunia. Dan tidak seorang daripada mereka itu ikut akan dia, jadi temannya dan jadi pemesranya dalam kubur itu dia. Atas dunia ni tuan-tuan, kita ada. Tak ada pun ada isteri, ada kawan lah. Ada orang, ada anak, punya ramai, sampai 7-18 orang. Ada orang dia ada kawan, punya ramai kawan dia ni. Hari-hari kawan telefon, hari ni kawan ni telefon ajak main golf, esok kawan ni telefon ajak pergi main wow. La ilaha illallah. Dia kawan ni tak tahu macam-macam latar belakang hobi yang dia pergi kawan. Dia kawan ni, latar belakang kawan dia ni berbagai-bagai. Hak main golf, cara main golf. Hak ajak main wow, cara main wow. Hak ajak main gasin, cara main gasin. Saya duduk mengajar di matrikulasi itu. Ya. Mata pelajaran pendidikan Islam ni, budak-budak matrik ni, dia kena hafal Quran, hafal ayat-ayat lazim saja. Kalau tak boleh hafal, dia kata apa? Tak boleh hafal. Dia cari akal macam-macam, main duk selak rambut, tunjuk parut di kepala lah, apalah semua. Dia kata, apa hal pula ni? Kita suruh baca surah Al-Adiyat, Wal-Adiyati Dhabha. Suruh baca surah tu aja, tak boleh baca. Pasal apa? Saya tak hafal dia dah. Pasal apa tak hafal? Saya tak boleh hafal. Pasal apa tak boleh hafal? Saya payah nak ingat. Ini boleh masuk matrikulasi ni.
Boleh masuk matrikulasi ni makna kata boleh menghafal lah pelajaran kan. Pandai lah pasal apa yang ayat Quran tak boleh. Tak boleh Ustaz. Selak rambut tunjuk parut. Ada parut atas kepala. Selak tunjuk parut. Kata ni parut kena apa? Kena gasin punya pun. Allah. Macam mana boleh kena gasin di atas kepala ni? Tak tahu lah macam mana. Dia kata zaman budak-budak dulu duduk main gasin. Kita dah pukul dah gasin kita tunduk dan ambil gasin kita, kawal dia pukul pula naik musim dah kepala kita. Dia kata ni kenal wajah jarum ni, tunjuk parut ni. Punca ni nak habang kata tak boleh hafal surah Al-Adiyat saja. Dia melarat pergi sampai gasin naik di kepala tu. Ambul. Itu kita kata habis tu yang boleh ingat ni surah apa? Qul huwallahu ahad. Kau tunggu. Nak bagi mereka macam mana? Jawab lagi. Kita nak bagi mereka macam mana? Ni orang lain dengan wadduha, dengan wal-adiyat, dengan al-zalzalah, dengan al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qul huwallah saja nak bagi mereka macam mana? Dia kata qul huwallah aku sama dengan 1/3 Quran. Boleh, pandai. Patut boleh masuk matrik kita kata. Ni yang kata budak-budak lah ni kan. Ni tu punya doa dah. Kan? Macam tu punya pesen doa dah depan kita ni. Tak sakit kepala. Mak pak dia kalau dapat jenis macam ni. Kan? Atas dunia ni manusia ni macam-macam. Doa dah ada kawan, ada macam-macam. Doa ada keliling dia. Adik-beradik dengan hidup berpuak satu kampung dia saja. Semua ni adalah kawan-kawan. Orang-orang yang ada keliling dia. Tapi masuk kubur, seorang pun tak ada siapa sanggup pergi masuk sama dengan dia duduk dalam. Tak ada. Anak dia punya sayang tu pun masa nak simpan mayat dia dalam kubur tu, Tok Siap panggil anak dia yang masuk mai seorang ni tolong pegang. Lari terus. Kan? Sampai teratu pada ada. Maka jadilah aku, yakni kubur ni tempat dia seorang diri. Ada ramai kawan, ramai anak, ramai apa semua tadi ni masuk dalam kubur seorang diri. Tak ada siapa nak turut dia sama-sama. Dan akulah rumah tanah, yakni rumah manusia yang ditanam tu kembali jadi tanah. Yang kata kubur ni masuk, memang kita pun rekut jadi tanah balik. Dan akulah rumah ulat, yakni tiap-tiap orang yang masuk kubur sebelum hancur jadi tanah, penuh badan mayat itu dengan ulat, memakan semua badan itu sehingga habis hancur semua jadi tanah semua. Itu dia. Tuhan hantar dia balik ulat, makan balik badan-badan isi daging dia semua, rupuk relai habis hancur luluh, jadi tanah balik semua sekali. Maka apabila seseorang itu ingat dia yang demikian, sungguh-sungguh ingat di hati dia, akan jadi i'tibar bagi dirinya. Maka di mana dia mau tertawa dan bersuka cita lagi. Kalau kita ingat benda-benda ni, hilanglah seronok ni, takut habis. Dia main takut balik dalam diri. Maka melainkan dengan sentiasa mau bersedia bekalan masuk kubur itu. Bila kita tahu tentang hakikat benda ni, duk kira nak berhenti agama saja. Begitu. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, fa iza dufinal 'abdul mu'min qala lahul qabru marhaban wa ahlan ama in kunta la ahabba man yamshi 'ala dhahri ilayya fa id wadituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sani'i bik. Maka apabila ditanam satu orang hamba Allah yang mukmin dan berbuat baik, jadi orang soleh masa di atas dunia, kubur kata kepada dia, marhaban wa ahlan, silakan, selamat datang. Bukankah sesungguhnya engkau orang yang sehabis-habis kasih aku daripada orang yang berjalan di atas belakangku? Kita ni tuan-tuan, kalau jadi orang baik masa atas dunia ni, tak ada rugi apa. Kalau kita ni orang baik masa atas dunia, tak ada rugi apa. Orang kata api kat kita bodoh lah, betul-bendui lah, apa kan. Ikut dia apa nak kata. Tapi mati, kita senang banyak. Mati aja kita tahulah bahawa tidak rugi kita jadi orang baik di atas dunia. Tak ada rugi apa. Mati aja, masuk aja dalam kubur. Kubur tu bila masuk aja, kambuh-kambuh orang balik aja, kubur kata kat dia, marhaban wa ahlan. Ahlan wa sahlan, orang Arab dia kata tu selamat datang. Marhaban wa ahlan, selamat datang. Kubur ucap welcome kepada orang yang baru masuk dalam kubur ni, ucap selamat datang.
Kubur tu kata pula dekat dia, kamu ni dulu masa di atas dunia dulu, bukankah kamu orang yang baik masa hidup di atas belakang aku dulu? Oh, bumi ni rupanya dia kenal kita. Bumi ni rupanya dia kenal kita. Kita duduk berjalan atas belakang dia, duduk pijak atas belakang dia, duduk cangkui atas belakang dia, duduk bercucuk tanam atas belakang dia. Rupanya dia kenal kita. Kalau masa kita hidup atas dunia ni kita orang baik, dia kata kat kita, bukankah kamu dulu masa hidup atas belakang aku dulu kamu orang baik? Dia kata, yang ni kamu itu orang yang aku suka sangat. Bumi ni, kubur ni, dia kata dekat kita, dia kata dulu masa kamu hidup atas belakang aku, kamu ni di antara orang yang aku cukup suka. Dia kata, kerana kamu pada masa kamu berjalan di atas belakang aku, bersedia berbuat baik bagi persediaan datang kepada aku. Dulu dia kata masa kamu hidup atas dunia dulu, kamu adalah orang yang sentiasa beringat nak buat baik. Dia kata, aku tahu benda ni. Maka selamatlah kamu, selamatlah kamu. Kubur kata, selamatlah kamu kerana kamu jadi orang baik atas dunia dulu. Hari ini kamu mati, maka aku nak bagi tahu kamu akan selamat. Maka tiba-tiba sudahlah pula aku memelihara kamu dan aku memerintah kamu pada hari ini. Maka hari ini jadi kamu datang kepada aku. Kubur kata, dulu kamu duduk atas belakang aku. Kamu nak buat apa, kamu nak cangkui belakang aku, kamu nak cucuk tanam, kamu nak tengala atas belakang aku, itu dulu masa kamu duduk atas dunia. Hari ini aku yang memerintah kamu sebab kamu duduk dalam perut aku. Dia kata. Maka lagi akan kamu lihat perbuatan aku dengan engkau itu. Saat lagi kamu tengok apa aku nak buat dekat kamu. Dia kata. Maka tidak ada perbuatan itu melainkan baik dan menyukakan hatimu jua. Dia kata saat lagi kamu nanti tengok, aku nanti bagi satu balasan baik dekat kamu sesuai dengan kamu jadi orang baik masa kamu hidup atas belakang aku dulu. Tanah kata lagu tu. Dan tidak menjadikan kamu duka cita, bahkan jadi kamu suka cita selama-lama. Dia kata saat lagi aku nanti bagi satu balasan dekat kamu, yang balasan itu akan membuatkan kamu jadi seronok suka cita. Kamu tak akan sedih saat lagi. Dia kata, qala fayattati'u lahu madda basari wa yuftahu lahu babul jannah. Maka sabda Nabi SAW, bila sudah kubur itu bercakap demikian, maka diluahkan kubur itu bagi orang yang mukmin yang baru ditanam tadi, sekira-kira luah sepandangan mata memandang. Itu dia. Tentu percaya lah ni hadis Nabi. Jadi orang baik ni tak ada rugi apa. Walaupun kematian dia ditangisi, kematian dia diratapi, kematian dia tu ramai orang sedih, tapi dia masuk aja dalam kubur, dia suka cita. Nabi SAW kata orang yang baik-baik ni fayattati'u lahu madda basari, maka diluahkan kubur dia seluas mata memandang. Lega duduk dalam kubur tu. Maka sejauh mana mata sampai memandang, maka sejauh itulah luas kuburnya itu. Lega lah. Begitu. Dan pula dibuka akan bagi mukmin yang mati tadi itu dan ditanam tadi itu akan pintu syurga. Mati-mati itu Allah pintu syurga dibuka. Daripada dalam kubur yang luas ni, dia dah dapat mencium bau wangi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tu dia. Tu kata tak rugi. Jadi orang baik ni tak rugi. Walaupun nasib orang baik atas dunia ni kena cemooh, kena caci, kena cerca, kena kata macam-macam. Orang duk kata macam-macam. Kita hidup atas dunia ni kadang-kadang orang kata macam-macam. Dengan kerana agama kita, orang kata kita macam-macam. Kita kerja bahagian pungut kuasa. Kawan-kawan hak kerja dengan kita duk makan risuah. Kita tak mau. Habis. Kawan-kawan buang kita. Kawan-kawan hak mau jenis-jenis tak elok ni, kita hak nak jalan betul ni dia kata jahat. Bila atok-atok nama hak nak keluar pergi meronda sekali tu, nama kita masuk dalam grup dia. Dia kata leceh, dia kata ni tu imam ni main dengan kita. Dia panggil tu imam, dia panggil ustaz. Dia panggil tu, panggil bukan dengan tujuan nak hormat, panggil dengan tujuan nak perli, nak sindiam. Allah, dia kata tu imam ni pergi masuk geng kita pula. Jadi gitu. Atas dunia ni kita ni jadi legutu, jadi meluput tepi gantah.
Kita nak buat baik, kita nak buat agama suruh, kita nak laksanakan apa yang Quran suruh, kita nak kepada tuntutan hadis Nabi SAW. Orang kata pelampau. Orang kata pelampau. Jahat. Kira jahat. Kita nak kepada hak Tuhan suruh, kita nak benda-benda memang hak agama kita suruh. Macam-macam label mereka bubuh mereka kita ni. Tapi dah, Tuhan kata apa? Tuhan suruh Nabi SAW abang ke kita, tahan dasar apa orang duk kata atas dunia, mati aja masuk dalam kubur tu, kubur kata terus fayattasi'u lahu madda basari. Diluahkan baginya kubur yang seluas mata memandang. Wa yuftahu lahu babul jannah. Dibuka pintu syurga sehingga kan bau wangi syurga dia dah boleh cium dah, sedangkan dia masih dalam kubur lagi. Itu yang akan Allah bagi kepada orang yang baik-baik masa di atas dunia. Masalah dia kata kubur itu diluahkan Allah dan dilapangkannya bagi hamba yang mukmin tu dia. Orang yang beriman bila mati kubur jadi luah. Yang berbuat amal soleh dengan sebab dia ingat mati dengan sentiasa pada masa dalam dunia, maka beramal dia dengan sesungguhnya bagi persediaan itu. Ni yang kata orang amal soleh ni, orang yang kata orang-orang solehin, orang-orang baik atas dunia ni, dia buat benda Tuhan suruh. Maka dilapangkan kuburnya, diluahkan bagi mukmin yang soleh itu. Lazim i'tiqadkan dan percayakan yang demikian itu. Wajib kita percaya. Soal Allah meluahkan kubur, wajib kita percaya. Ada orang kata, dia kata mana boleh, dia kata kalau betul kata dia masuk kubur luas seluas mata memandang, dia kata habis betul-betul nisan di atas tu tumbang, habis dia buat main-main. Dia buat main-main. Dia buat main-main benda-benda macam ni. Kita tak mau jadi orang yang macam tu. Maka dengan sebab ada hadis-hadis yang sarihah yang menunjukkan atas yang demikian, iaitu hadis dalam masalah tadi. Adapun kait ataupun kaitan mukmin yang saleh itu menjadi luas dan menjadi lapang kubur adalah kerana sepotong hadis yang akan datang lagi menunjukkan orang yang tiada saleh itu kena himpit kubur. Maka hadis yang telah disabdakan Nabi SAW bunyi dia, wa iza dufinal abdul fajir awil kafir faqala lahul qabru la marhaban wala ahla ama in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri ilayya fa in walituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sani'i bik. Maksud dia, dan apabila ditanam seorang hamba yang jahat, hamba yang suka buat maksiat masa dalam dunia, ataupun dia hamba yang kafir, yang tak percaya Allah dan tak percaya Rasul dan tak percaya kepada hari akhirat, maka berkata kubur bagi dia dengan kata yang memberi duka cita dan memberi malu, dan tak ada sambutan datang kepadanya. Tu dia, kubur tak sambut kedatangan dia. Contoh, kalau kita pergi rumah orang tak sambut kita, rasa macam mana? Kita pergi rumah dia tak sambut kita, dia tunjuk dia tak berkenan ke kita. Kita main di rumah dia ni, masuk-masuk tu dia pergi bertengkar dengan bini dia di dapur tu. Tengkar pasal kita main rumah dia, mereka jadi bertengkar. Kita rasa macam mana? Rasa nak balik lala tu juga. Tak apalah, atas dunia boleh balik, kubur tak boleh balik. Kita masuk-masuk pergi, dia kata la marhaban wala ahla. Tidak ada ucapan selamat datang kepada kamu. Kubur kata lagu tu. Nak lari pergi ke mana kita ni? Mau tak mau kena tunggu juga dalam kubur tu. Maka tak ada kata persilakan dan tidak ada kata selamat datang. Bahkan dikata kepada dia, bukankah sesungguhnya engkau orang yang sehabis-habis aku marah daripada orang yang berjalan di atas belakang aku? Dia kata bukan hang kan yang jahat sangat masa hidup di atas belakang aku dulu. Kubur ni, bumi cakap macam tu. Dia kata bukan hang kan yang duk buat onak atas muka bumi dulu. Bukan hang kan yang duk jadi pencetus masalah di atas muka bumi dulu. Bukan hang ni yang duk buat jahat masa duk hidup di atas belakang aku dulu. Dia hidup kata begitu. Maka tidakkah kamu ingat akan segala amal yang menjadi marah aku kepada kamu itu? Bumi kata, hang tak ingat ke apa benda yang hang buat dulu, yang sampai aku jadi meluat ke hang hang tak ingat ke? Dia kata, yang hidup minum arak tungin terbalik tidur dalam longkang tu bukan hang ke? Yang pergi berzina sampai tak tahu dengan siapa ni bukan hang ke? Yang hidup mencuri samun ambil harta benda orang ni bukan hang ke? Yang dulu pergi aibkan orang, jatuhkan maruah orang-orang yang tak patut dijatuhkan maruah ni bukan hang ke yang buat kerja ni? Takkan hang tak ingat benda-benda tu semua? Dia kata.
Maka kamu buat jahat di atas belakang aku. Mengapa kamu buat jahat atas belakang aku? Bumi tanya kepada orang yang baru masuk ni, yang baru mati masuk kubur ni. Mengapa kamu tidak buat baik? Dia kata, pasal apa Tuhan bagi umur kat hang sampai 6-70 umur hang tak mau nak jadi orang baik? Dia kata. Atau mengapa kamu tak percaya Allah, tak percaya Rasul, tak percaya kepada hari akhirat? Pasal apa hang dulu Quran hang tak percaya? Hang lempang Quran pergi ke lain buat. Pasal apa hang ni dulu hadis-hadis Nabi ni semua hang buat main-main, hang kata macam-macam hadis tak boleh pakai dan sebagainya? Pasal apa di atas dunia dulu orang duk cerita pasal hari akhirat, kita satu hari akan mati, kubur akan jadi macam ni punya cerita, kubur boleh jadi luas, boleh jadi sempit, orang duk cerita tentang mahsyar dan sebagainya, semua hang tak percaya pasal apa? Maka tidakkah tiba-tiba telah aku perintahkan kamu pada hari ini dan masuk kamu di dalam perut aku dan jadi kamu datang kepada aku, nanti kamu lihat perbuatan aku kepada kamu. Dia kata, hang tengok, dia kata hari itu hang boleh duduk atas belakang aku, hang boleh buat apa hang punya suka macam hidup di atas belakang aku dulu, tapi lah ni hang duduk ada dalam perut aku, hang tengok apa aku nak buat dekat hang sat lagi. Bumi cakap ke mayat macam tu bila mayat ni dimasukkan ke dalam perut bumi. Maka betapa aku akan buat pada kamu balas amal kamu yang jahat dan amal busuk pada masa dalam dunia itu. Kata hadis tu, qala fayaltaimu alaihi, fayaltaimu alaihi hatta taltaqi alaihi wa takhtalifa adla'ah. Maka sabda Nabi SAW, kemudian daripada telah masuk orang jahat ataupun orang kafir itu ke dalam kuburnya dan sudah dikambuh dia, maka kubur itu pun bersatu dan bersedaging dengan dia sehingga dihimpit tanah itu ke atasnya dan jadi berselisih tulang rusuknya. Bumi kata hari ni hang tak ada nak sombong apa dah, hari ni hang duk bawa kekuasaan aku. Bumi kata. Maka kata Nabi SAW, maka dihimpit dia ni wa takhtalifa adla'ah, sehingga berselisih tulang rusuk dia kena himpit dengan perut bumi. Dia kata masalah azab kubur tu wajib i'tiqadkan adanya dengan terang-terang. Dalil dia daripada hadis Nabi SAW yang tadi. Maka siapa tak percaya, nescaya jadi dia seorang daripada orang celaka di negeri akhirat. Dia kata, siapa tak percaya cerita azab kubur, dia akan jadi orang celaka. Maka dengar azab kubur seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ke atas orang-orang yang buat maksiat dan orang-orang kafir. Qala Rasulullah SAW bi asabi'i fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'din. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi SAW dengan jarinya, yakni telah diperbuat Nabi dengan jari dia memberi tunjuk bagaimana rupa berselisih tulang rusuk dihimpit oleh kubur itu, iaitu dimasukkan oleh Nabi setengah jarinya dicelah setengah, yakni dipancarkannya. Nabi buat selang jarinya tu. Nabi kata masuk kubur kena himpit sampai tulang jadi selisih macam tu. Nabi tunjuk dengan jari dia nak bagi tahu kata orang yang masuk kubur kena himpit dengan kubur sampai jadi macam tu. Qala, kata dia, wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinnina law anna wahidan minha nafakha fil ardi ma anbatat shay'an ma baqiyatid dunya. Maksudnya sabda Nabi SAW lagi, kemudian daripada telah ditunjuk dengan jari dia berselisih tulang itu dan didatangkan Allah bagi orang jahat atau orang kafir itu dengan seksa dia. Dah lepas kena himpit dengan bumi sampai selisih tulang rusuk, tak habis lagi, ada lagi seksa lain nak main. Kata dia, kemudian telah ditunjukkan dengan jarinya itu, maka didatangkan Allah bagi orang jahat dan orang kafir itu dengan seksa dia, iaitu didatangkan 70 ekor binatang naga, iaitu ulang-ulang besar sehabis-habis besar. Ni orang jahat ni mati masuk kubur tu, dia tahulah kata dia sebenarnya orang jahat. Kubur himpit sampai selisih tulang rusuk, habis selesai kena himpit, Tuhan buat mai sab'ina tinnina, 70 ekor ulang besar seumpama naga. Dia kata mai masuk dalam kubur dia ni.
Sekira-kira seekor daripadanya menghembus napas ke bumi, nescaya tidak jadi tumbuh apa satu di bumi tempat kena hembus oleh bisanya itu. Yang kata ular besar macam naga 70 ekor. Kalau sekor dia saja hembus napas dia di atas muka bumi, tang mana yang kena hembusan napas dia tu satu pokok pun tak boleh tumbuh. Punya bisanya hembusan napas ular dalam kubur ni. Sekor aja, hembus sekali aja depan dia habis tak tumbuh pokok. Sampai bila-bila tak tumbuh pokok apa dah di situ. Kerana bisa ulang besar ni. Maka tiada tumbuh itu selama-lama selagi mana ada kekal bumi ini. Itu dia. Punya bisanya ulang tu. Dan adalah ulang itu didatangkan Tuhan. Tentu kerana menguatkan seksa. Seperti mana sabda Nabi SAW. Fayanhashnah wa yakhdishnah hatta yufda bihi ilal hisab. Maka ulang itu pun menggigit akan dia. Ni ulang 70 ekor ni pakat duk gigit badan mayat yang baru mati, mayat orang jahat yang mati ni. Dan mencakap akan dia sehingga datang dengan dia kepada hari kiamat. Sampai kiamat ulang 70 ekor ni akan gigit kaki, gigit perut, gigit mata, gigit muka, gigit pipi, gigit tangan, habis satu tubuh badan dia digigit oleh 70 ekor ulang besar. Begitu. Dia kata yang ni jikalau sekiranya antara mati kafir itu ataupun asi orang yang maksiat itu dengan hari kiamat itu 10,000 tahun, maka dalam 10,000 tahun itulah tinggal dia di dalam azab kubur. Kalau daripada hari dia mati nak boleh ke kiamat ada 10,000 tahun, lama masa dia. Selama 10,000 tahun itulah ulang tu akan gigit dia. Itu dia. Demikianlah hal azab kubur dikhabarkan oleh Nabi SAW. Maka tidak ingat akan semua yang dikhabarkan oleh Nabi itu, melainkan orang yang ingat akan mati. Orang yang beriman betul-betul dia akan ingat hadis ni. Pendek kata, di atas hal ahwal kubur itu telah disabdakan oleh Nabi SAW begini. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi SAW, sebenarnya kubur itu iaitu salah satu daripada dua perkara bagi orang mati. Tidak pun dia satu kebun daripada kebun syurga Allah, ataupun dia satu lubang daripada lubang kelebong api neraka Allah. Kubur kita ni tuan-tuan dia dua ya. Sama ada kubur kita jadi taman syurga ataupun kubur kita jadi lubang api neraka. Salah satu saja. Pasal kita hidup atas dunia ni pun halal haram. Tu ya. Kalau tak halal haram, kalau tak haram halal. Dia begitu aja. Jadi mati esok pun lubang kubur ni, kita duk tengok kubur banyak-banyak tepi masjid tu, dalam banyak-banyak kubur tu, dia dua ni aja. Sama ada menjadi taman syurga ataupun dia jadi lubang api neraka. Ada dalam tu. Sebagaimana diterangkan satu-satu di atas tadi. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib. Tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Itu dia tuan. Apa lagi kita nak dengar daripada hadis Nabi? Apa lagi kita nak dengar? Mau tak mau, suka tak suka, itulah cerita yang kita akan lalui. Tu ada cerita dia. Sama ada kita rasa kita nak jadi orang baik, ataupun kita rasa kita ni nak buat apa kita punya suka, nak ikut nafsu. Kita pilih jalan hidup kita, Allah akan tentukan balasan untuk kita. Kan? Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ambil kesempatan pesan pada diri saya dan pesan kepada tuan-tuan semua. Marilah kita takut ke Tuhan. Takut kat Tuhan, kita buat apa yang Tuhan suruh, kita jangan buat benda yang Tuhan larang. Bulan puasa nak main ni jadikan sebagai bulan pengampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Raghma anfi rajul. Celakalah satu orang manusia tu, dakhala alaihi Ramadan. Masuk ke atasnya bulan Ramadan. Fansalakha qabla an yughfara lah. Tiba-tiba bulan Ramadan tu habis begitu sahaja, sedangkan dia tak diampunkan dosa oleh Allah. Kan Nabi kata celaka, raghma'an. Dalam bahasa Arab, raghma'an maksudnya
Tomuh muka pergi ke tanah. Tomuh hidung manusia ni pergi ke tanah. Maksud dia celaka lah. Itu dia punya kata-kata Arab dia begitu. Raghma'an. Celakalah satu orang manusia. Dakhala alaihi Ramadan. Telah masuk ke atasnya bulan Ramadan. Dia berpeluang duduk dalam satu bulan. Iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tiba-tiba bulan Ramadan itu berakhir. Berlalu begitu saja. Qabla ayyughfara. Sebelum dia diampun dosa oleh Allah. Habis bulan Ramadan dia masih lagi seorang yang berdosa. Habis. Celaka kepada dia ni. Mudah-mudahan Allah tidak mencelakakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan hidayah petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan bulan puasa ni betul-betul mengisahkan kita dan menjadikan kita manusia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil kesempatan ini tuan-tuan untuk mohon maaf daripada tuan-tuan kalau sekiranya dalam tempoh lepas puasa itu sampailah kepada hari ini saya ada melakukan benda-benda yang tidak baik. Saya buat satu-satu benda yang tuan-tuan tidak senang dan sebagainya. Cakap-cakap saya yang menggoris hati tuan-tuan dan sebagainya, saya minta maaf kepada tuan-tuan semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah jadikan kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Dia dan meningkat kebaikan kita daripada sehari ke sehari, dan Allah letakkan kita dalam kumpulan orang-orang yang abrar, orang yang baik-baik yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.